Pagi hujung minggu di Masjid Al-Amin yang terletak di Kenmore Street, Newland, meriah sekali. Suasana pagi ini digamatkan dengan acara jualan lelong amal yang dikendalikan oleh Iskandar, salah seorang daripada sukarelawan Masjid Al-Amin. Semua barang yang dilelong adalah sumbangan dari ahli karya masjid. Hasil dari jualan amal ini akan diinfakkan sepenuhnya kepada tabung dana masjid. So you'll be asked about your life, about your knowledge. Masjid Al-Amin adalah antara 5 masjid di Wellington yang aktif menjalankan pelbagai aktiviti untuk ahli karyanya. Masjid yang asalnya dari bangunan kedai yang disewa menjalankan aktivitinya sejak 2 tahun yang lalu. Sebelum itu, mereka menyewa sebuah rumah untuk dijadikan masjid dan pusat aktiviti. Is that when we meet Allah subhanahu wa ta'ala, Allah call himself Sari'ul Hisab. Fast, very fast in reckoning. Seperti semua masjid di New Zealand, aktiviti di Masjid Al-Amin juga digerakkan oleh tenaga sukarelawan. New Zealand is not a Muslim country. And it is very difficult to establish a mosque because we don't have authority organization like Ministry of Awqaf or Ministry of Masjid or Ministry of, like in our countries. So it falls on the shoulders of the individual volunteers like us that we have good, like-minded people, educated, mashallah, and sincere to serve the deen. Iskandar Zulkarnain Johar yang berasal dari Mersing, Johor adalah salah seorang daripada 30 keluarga Melayu dari Malaysia, Singapura dan Indonesia yang aktif menjadi sukarelawan di Masjid Al-Amin. Iskandar dan keluarganya berhijrah ke New Zealand pada tahun 2009 apabila ditawarkan pekerjaan sebagai jurutera di sebuah syarikat telekomunikasi di sini. Suasana kehidupan di negara Kiwi ini yang jauh berbeza berbanding di tanah air membuatkan Iskandar merasa terpanggil untuk bergiat aktif sebagai sukarelawan masjid. Lebih-lebih lagi selepas dia terbaca satu hadis yang sangat menyentuh hatinya. Bila mana satu hari itu saya pergi, saya membaca ada satu hadis yang kata Rasulullah kata, people who live in the Kufar's land have nothing to do with me. Jadi saya pun jadi takut. Rasulullah kata aku tidak ada apa-apa kaitan dengan orang yang tinggal di negara yang kafir. Jadi saya tanya banyak ustaz, macam mana dengan status hadis ni? Kata dia hadis sahih. Cumanya Rasulullah implies kalau kita tinggal di negara kafir, kita tidak buat apa-apa untuk menyebarkan Islam, untuk praktis Islam. Kalau kita tidak boleh praktis Islam, kita tak boleh sebarkan Islam, then we have nothing to do with him. Yang itu yang kebanyakan ulama maksudkan. Jadi di situ ada timbul kesedaran untuk saya, I have to do something, I have to get involved untuk Masjid Al-Amin dan untuk anak-anak dan orang Muslim di sinilah, insyaAllah. Iskandar juga sadar betapa besarnya cabaran membesarkan 4 orang anaknya di bumi Kiwi ini. Dia berasa bimbang anak-anaknya akan terpengaruh dengan suasana dan persekitaran yang tidak kondusif serta bertentangan dengan adab dan budaya Islam. Dengan menjadi sukarelawan, Iskandar dapat mendekatkan diri dan keluarganya dengan aktiviti masjid dan memastikan mereka kekal mengamalkan Islam
walaupun dalam persekitaran yang begitu mencabar di sini. Pasal contoh macam di Malaysia, saya lebih complacent, menyerahkan semuanya kepada sekolah, menyerahkan kepada ustaz, hantar mengaji di rumah orang. Jadi bila di sini kita tidak ada peluang macam tu. Jadi kebimbangan tu ada, menyebabkan kita terpaksa belajar, kita sendiri terpaksa belajar lebih macam tajwid yang benda-benda yang lebih complicated tu supaya kita boleh ajar anak kita sendiri. Jadi bila mana saya dapati benda tu secara tak langsung benefits me as well, saya rasa itu yang saya rasa lebih baik saya buat full commitment into volunteership dengan Al-Amin. Ya, pasal dia memberikan kebaikan kepada anak-anak dan kepada saya secara tak langsung. Bagi Iskandar, penglibatan aktifnya dalam aktiviti Masjid Al-Amin bukan sahaja demi memastikan kelangsungan pengamalan Islam di dalam keluarganya, bahkan juga demi meneguhkan syiar Islam di sekitar Newlands ini khususnya dan di bumi Wellington ini umumnya. Pagi ini, Masjid Al-Amin mengadakan pesta makanan antarabangsa dan jualan amal bagi mengutip dana untuk tabung masjid. Gerai-gerai ini menjual pelbagai jenis makanan Melayu, Kemboja, Indonesia dan Uzbekistan. Program ini turut disertai oleh pelajar-pelajar Malaysia dari universiti sekitar Wellington. Pelajar-pelajar Malaysia memang dikenali di masjid ini sebagai antara sukarelawan yang aktif. MashaAllah, the Malaysian students that come to do their postgraduate here in New Zealand, and they're very, very involved in our centre. And some of them are volunteering even to come and do workshop here, cleaning the masjid, painting the masjid, cleaning the outside, cleaning the section outside in the lane. It's just incredible to see how humble they are and how dedicated they are. So we learn from them, we learn good manners from them. Iskandar adalah antara sukarelawan yang aktif di Masjid Al-Amin. Beliau telah dilantik menjadi ahli lembaga pemegang amanah masjid ini. Antara tanggung jawab beliau ialah mencari dana bagi menampung perbelanjaan dan aktiviti masjid. Banyak juga yang dari segi macam involvement saya lebih kepada fundraising. Pasal kebanyakan masjid-masjid di New Zealand ni fund dia datang dari Malaysia. Saya lebih saya tidak berilmu seperti yang lain. Jadi sumbangan saya lebih kepada aktiviti luaran Al-Amin. Contoh cikgu gantian untuk kelas Quran. Kalau mana-mana cikgu yang tak boleh hadir, jadi dia akan telefon untuk saya ganti. Kalau tak ada yang cikgu tak hadir, saya hanya tolong dari segi administrative works lah di Al-Amin. Siapkan makanan untuk anak-anak ataupun jaga anak-anak dari lepas traffic management, lepas tu financial sikit, bantu dari segi financial dengan jualan makanan kepada public, technically fundraising lah. We do fundraising weekly, is cooking and selling some food packs to raise some fund for the running cost of the masjid. Iskandar is the chief of that group, so alhamdulillah, and his family also involved, and he's been involved in the masjid since he came to New Zealand. He is amazing man, full of energy. Sometimes we tell him slow down, we can't keep up with him. So alhamdulillah, he's very talented. We respect him, and they're very sincere, very
willing to do any task, from the smallest task to the biggest task in the masjid. Jika di luar masjid riuh dengan lelongan dan jualan, lain pula keadaannya di dalam masjid. Suasana di dalam masjid meriah dengan pengajian Al-Quran dan Fardhu Ain. Kelas-kelas ini diadakan secara percuma setiap hujung minggu. Guru-gurunya pula mengajar secara sukarela tanpa mengenakan sebarang bayaran. Pay attention. What happened if someone come and pinch you? Antara sukarelawan ini ialah Dr. Mus'ab Umair Hasan. You got painful, right? So what happened if you got... Beliau yang berasal dari Gombak, Selangor telah menjadi pemastautin tetap setelah tamat pengajian di University Otago, Dunedin di South Island. Bila pindah ke Wellington tahun 2014 tu, saya duduk dekat dengan Masjid Al-Amin lah. Jadi memang pergi solat Jumaat, pergi kerja dekat situ dan juga even pergi mengajar di situ lah. Jadi bila selalu ke masjid, jumpa dengan Muslim yang lain, akhirnya rasa selesa untuk bekerja bersama-sama dan memang memilih untuk berbakti dan berkhidmat istilah ataupun mungkin dalam istilah lainnya volunteer lah, volunteer. Yeah, so Dr. Mus'ab used to be practicing doctor here in this area. Now he's moved to another suburb, but since he was here and he's from, mashallah, he's one of those people who recite beautiful Quran, and he comes and he joined us the whole month of Ramadan to lead the Taraweeh. So he leads us in Taraweeh, and he also teaches the senior class in the Quran in the Sunday school. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Walaupun Mus'ab adalah seorang doktor, namun dia telah mendapat pendidikan agama yang baik daripada keluarganya sejak kecil lagi. Selain menjadi guru Quran dan Fardhu Ain, Mus'ab juga berkebolehan menjadi khatib solat Jumaat dan imam solat Tarawih. Selain di Masjid Al-Amin, Mus'ab juga pernah dijemput untuk menjadi khatib di masjid-masjid lain di sekitar Wellington. Kebanyakan yang datang ke sini, kebanyakan ialah economic migrant. Maksudnya datang untuk mencari kerja ataupun untuk families, untuk bukan kebanyakannya tidaklah berpengetahuan agama sedalam yang mana ustaz-ustaz. Jadi macam Mus'ab dia dari segi Quran recitation is very good. Dia punya ilmu agama pun tinggi pasal dia daripada sekolah agama. Jadi secara tak langsung kita gunakan dia untuk kira buat program-program kecil-kecil, contoh macam Idul Fitri ataupun Ramadan, kita akan panggil dia jadi imam. Kita akan panggil dia jadi untuk bacakan khutbah. Jadi secara tak langsung anak-anak dapat ilmu, kita orang pun akan dapat ilmu juga. Allahumma Penglibatan aktif Mus'ab dalam aktiviti Masjid Al-Amin di samping latar belakang agama, akademik dan pekerjaannya menjadikan Mus'ab antara aset penting bagi Masjid Al-Amin. So what Bismillah mean? Bismillah mean in the name of Allah. Beliau telah dilantik menjadi ahli lembaga pemegang amanah masjid ini sebagai penolong setiausaha. Dia juga diberi kepercayaan untuk mengetuai bahagian media dan hubungan luar. Terdapat kira-kira 80 keluarga Islam berbilang bangsa yang menjadi ahli qari'ah Masjid Al-Amin. Kebanyakan mereka adalah imigran dari Asia, Afrika dan Timur Tengah. Pemilihan Mus'ab yang masih muda untuk menjadi khatib dan imam solat Jumaat membuktikan kepimpinan anak muda Melayu dipandang tinggi oleh masyarakat Islam di sini.
Upper Heart Health Center. Di sinilah Dr. Mus'ab mencurahkan baktinya sebagai pakar kesihatan keluarga. Upper Heart Health Center adalah antara pusat kesihatan swasta terbesar di Wellington yang merawat kira-kira 17,000 pesakit. Pusat ini menyediakan pelbagai perkhidmatan kesihatan. Upper Heart Health Center turut menyokong polisi kerajaan yang menetapkan satu keluarga satu doktor. Pusat ini memiliki 15 orang doktor berdaftar, di mana setiap doktor bertanggung jawab ke atas kira-kira 50 keluarga. Dr. Mus'ab mula berkhidmat di sini sejak tahun 2016. Sebelum itu, dia telah berkhidmat di beberapa buah hospital di Wellington selepas menamatkan pengajian dan latihan praktikal di bidang perubatan pada tahun 2015. Dan saya memilih Upper Heart Center ni sebab dia agak kita kata fleksibel dari segi waktu kerja dan juga dari segi pesakit-pesakit yang saya jumpa dari pelbagai bidang. Jadi sekarang saya bekerja 4 hari seminggu sahaja. Jadi satu hari lagi sebenarnya diperuntukkan untuk family, untuk urusan-urusan lain lah, sebagai ahli lembaga amanah di Al-Amin contohnya, dan juga sebagai pengerusi ISMA New Zealand. He's very professional. He's a lovely guy. Very quiet. Just gets on with the job. But he's always ready to have a good laugh. So enjoy that. He's certainly, patients like him, and he has a large following of patients. So he's a very busy man because patients want to see him. So as far as performance, from my perspective, that's great. Angie. Hi. Come in. How are you? Thanks. After you. Thank you. Right, have a seat. So, for how long has it been like this? About 3 weeks. Yep. At this stage. For the past 3 weeks, yeah. Yeah. And have you got any temperature, fevers? No, nothing Nope. like that. Just, Yep. just feel like short of breath. Right, okay. Doktor di New Zealand, saya nampak kelebihannya adalah pesakit-pesakit ni dia lebih berminat untuk lebih ambil tahu dari segi apa yang mereka perlu buat, dan dari segi kefahaman tentang penyakit-penyakit ni lebih. Mereka ni datang dengan inform, dengan mereka tahu lebih, jadi mereka tidak hanya terima apa yang doktor cakap, tapi mereka datang dengan sedikit ilmu, jadi kita kena lebih pandai untuk bincang lah tentang penyakit tu. Sit your back. Sure. Okay, just at the front. Suasana di Taman Botani dan Hutan Simpan Otari Wiltons Bush pagi ini sungguh meriah. Duduk berbincang dalam musrah, dalam daurah, tapi juga kita mampu untuk bermain sama-sama. Mus'ab dan anggota Ikatan Muslimin Malaysia, ISMA, Cawangan New Zealand, di mana dia menjadi pengurusinya, mengadakan aktiviti sukan dan rehlah. Kita semua ni mampu untuk berucap ke depan. Tanya tu. Uzaifal. Mus'ab telah bergiat aktif dalam ISMA sejak tahun 2006 lagi. Waktu itu dia datang ke New Zealand untuk melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di Universiti Otago, Dunedin di Pulau Selatan, 934 km dari Wellington. Kira-kira 150 daripada 900 orang pelajar Malaysia di New Zealand belajar di universiti sekitar Wellington. ISMA memainkan peranan penting membimbing para pelajar ini, terutamanya pelajar baru, cara menyesuaikan diri dengan kehidupan di New Zealand agar tidak mengalami kejutan budaya. Fokus kami adalah kepada pelajar Muslim Malaysia terutamanya yang datang ke New Zealand sama ada untuk belajar ataupun untuk hidup bekerja, dan kami fokus untuk supaya mereka ni di samping belajar, di samping bekerja tidak lari daripada panduan yang telah Islam tetapkan.
Isma telah menjalankan pelbagai aktiviti bagi membantu membentuk sahsiah ahlinya. Selain aktiviti berteraskan Islam, Isma juga membuat pelbagai aktiviti yang mampu membantu meningkatkan skill individu seperti bengkel, seminar, persidangan dan sebagainya. Antara masalah bila cabaran lah pelajar Malaysia datang daripada Malaysia ke New Zealand ni adalah bila dia suka duduk sama dia sendiri sahajalah. Jadi kita cuba untuk pastikan ahli kita masuk ke dalam masyarakat dengan cara kita buat kerjasama ataupun buat aktiviti-aktiviti yang melibatkan masyarakat lah. Jadi dari segi aktiviti kami ada aktiviti untuk ahli-ahli dari segi pembangunan individu, pembangunan ilmu, pembangunan pengetahuan dan juga pembangunan skill. Iskandar dan Mus'ab adalah antara contoh masyarakat Melayu yang gemar bersosial dan hidup bermasyarakat. Mereka turut membawa identiti orang Melayu yang terkenal dengan sikap prihatin dan suka membantu. Iskandar dan Mus'ab juga menjadi cerminan kehebatan bangsa Melayu yang mempunyai daya kepimpinan dan pengurusan yang tinggi. Ciri-ciri ini membolehkan mereka diterima menjadi pemimpin dalam kalangan umat Islam pelbagai bangsa di bumi Kiwi ini.